Dan perpecahan tu makin lama makin besar, makin lama makin besar. Cuba bayangkan macam mana ulama nak menilai mana satu yang sahih, mana satu yang batil. Sebab itulah kata Abdullah ibn Mubarak, kunna la nas'alu 'anil isnad. Dulu kami tak tanya ambil ilmu ni daripada siapa. Kami tak tanya pun mau dengar daripada siapa hadis ni. Tak tanya. Asal datang daripada sahabat kami terima. Tapi bila berlaku fitnah zaman Uthman, zaman sahabat, hujung sahabat tu ada macam-macam kita sebut tadi. Khawarijnya, Syiahnya, Murji'ahnya, Qadariyahnya, Jabariyah tu tak mari pula setelah tu Jahmiyahnya, Mu'tazilahnya, macam-macam pula. Maka ulama kata samulana rijalakum, ceritakan kepada kami daripada mana kamu ambil ilmu ni. Maka sekiranya dia datang dari ahli sunnah, kami ambil ilmu dia. Dan ketika sekiranya dia datang dari ahli bid'ah ataupun orang yang tidak berdasarkan sunnah, kami tinggalkan dia. Maknanya ulama dulu menjaga agama mereka dengan menilai sumber ambilan ilmu. Yang ni kita address waktu pertemuan kita yang lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita. Jadi bukan kita nak tuding jari pada Ustaz A, Ustaz B, tak. Kita kena profilkan. Kita nak dengar Ustaz yang cakap dia, kuliah dia macam ni. Inti dia, konten dia ada Quran, ada sunnah. Kalau cerita daripada awal sampai akhir duk main merapu je, tak ada konten, tak ada isu, tinggalkan. Kita dengar pula ustaz yang mana memang ada kelayakan. Kelayakan dia makna dia kata dia ni belajar di sudut begini, dia hafal Quran, dia hafal hadis, ataupun dia belajar dengan guru tu, dia belajar institusi ni, ada pengajian, background pengajian agama. Okey. Sebab kadang-kadang ustaz-ustaz jadian, yang terbaru dan viral ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada ustaz ajak orang mengaji, sebelum mengaji dengar lagu dulu, muzik. Panggil anak-anak muda buat live di media sosial, sebelum mengaji dengar dulu lagu dan berdansa dengan ustaz. Ustaz tu siap berdansa cucuk langit lagi. Tuan-tuan tak tengok lagi video tu kan? Alhamdulillah, tak payah tengok. Tapi kalau tak percaya yang saya bagi tahu ni, lepas kuliah mari, betul kau ustaz cakap ada ustaz lagu tu, saya boleh tunjuk tuan-tuan. Real video hak dia tu, sebelum dia mengajak mengaji surah Sajadah dan Al-Mulk, berdansa dulu. Tujuan dia baik. Tujuan dia apa? Nak panggil anak-anak muda ni mengaji. Tapi apakah tujuan yang baik, niat yang baik menghalalkan perbuatan tu? Wallahi, demi Allah, tidak patut bercampur dalam satu majlis antara kalam Allah dengan seruling syaitan. Tak patut. Quran kalam Allah, lagu tu bukan kata nasyid. Kalau nasyid tu tuan-tuan pun ada isu juga, tapi ringanlah sikit. Ni lagu tu, rancak pula tu, cucuk langit macam ni ustaz tu. So kriteria kita, pertama kita tengok konten, tengok background. Rupa-rupanya ustaz tu nama je ustaz, tapi dia tak ada background pun. Ustaz jadian sekarang ni banyak, sehingga ada orang bagi cadangan, siapa-siapa hak ada kenal orang-orang hak besar-besar boleh realisasikan cadangan ni A+. Apa cadangan dia? Siapa-siapa yang nak memakai title tuan guru, ustaz, dia mesti dipilih atau dianugerahkan oleh pihak berkuasa tertinggi agama, seperti mana orang nak guna gelaran datuk dan sebagainya. Makna kalau ada orang guna title ustaz, doktor, kalau pakai doktor salah tipu, salah ke tak salah? Salah kan? Orang tu bukan doktor, dia pakai title doktor secara tipu. Salah ke tak salah? Salah kan? Tapi ustaz, hak tak nama ustaz boleh pakai.
Tok bomo biji tasbih punya lah besar, pakai serban sikit, pakai je, tak ada background agama, orang panggil ustaz. Pasal apa? Dia ada keahlian untuk baca buat air tawar. Ustaz lagi. Murahnya title ustaz. Jadi ada orang bagi tahu satu cadangan pada pihak berkuasa, siapa-siapa nak guna gelaran ustaz kena ada kelayakan yang betul. Anugerah gelaran ustaz. Kalau tak ada, panggil cik, tuan, brother, akhi. Macam tu je. Pasal apa? Bukan kita tak nak bagi orang pakai, sebab kita nak elakkan penipuan, agar orang yang bukan ustaz tak suka-suka nyamar jadi ustaz. Kesian. Orang tipu doktor, dia hanya masalah kesihatan. Salah guna ubat, suplemen dan sebagainya, sakit masalah ni, naya pergi sokong-sokong pergi hospital. Salah dengar ustaz, dengar ustaz ajaran sesat. Nah, tuan-tuan tengok, hak duduk tersenarai dekat ajaran sesat dekat JAKIM tu, hak pengasah-pengasah ajaran sesat tu, ada sebahagiannya guna nama title ustaz. Title JAKIM tak akan keluar ajaran sesat kumpulan black metal, tak ada. Dia mari kumpulan-kumpulan batiniyah ni, kumpulan seperti Ayuh P mendakwa dia duduk jadi ada apa tu, kerajaan di langit. Mari hak ni pula kata ada bisikan malaikat bagi ilham kat dia. Semua ni berkaitan dengan agama. Jadi tuan-tuan kena letak profil. Okey, pilih betul-betul orang yang ada background ustaz. Dua. Yang ketiga, semak kejujuran dia. Saya dah sebut dah sebelum ni. Saya teringat hari ni semangat balik sebab dapat video ustaz tunjuk langit tu lah. Yang ketiga, semak kejujuran dia. Kalau dia datang bawa hadis palsu, makna dia menipu. Kalau dia bawa cerita dongeng, cerita tak tahu, mari mana cerita dia, penglipu lara, pendusta. Orang pendusta ni tidak layak untuk diambil kalam dia sebagai sumber agama. Hari ni orang boleh mari atas masjid bagi tahu cerita hadis palsu, tak ada orang boleh query. Bahaya. Bila kita tegur pula, kita pula salah ustaz ni, nak kutuk ustaz yang lain tu. Tak, kita bukan nak kutuk, kita nak bagi nasihat supaya kita selamat agama kita. Pastikan dia apa? Jujur dan tidak menipu. Menipu ni jangan kata orang kaki lima je, tak. Betapa banyak orang menipu atas nama agama. Pasal apa? Menipu atas nama agama paling menguntungkan. Real story. Bukan saya nak tuduh Ustaz A, Ustaz B, dia tak nipu, tapi reality. Saya dah sebut sebelum daripada ini dalam satu kuliah, mungkin sebaik sebut sini ataupun tak sebut sini. Dalam siri kajian ulama hadis terhadap hadis palsu, macam-macam asbab faktor yang membawa kepada pemalsuan hadis. Ada yang menipu mereka hadis kerana mazhab. Dia nak tolong mazhab dia marah kepada mazhab Syafi'i, dia reka hadis palsu, kutuk Imam Syafi'i. Ada? Ada yang reka hadis palsu kerana ta'assub kepada negeri, tempat kelahiran dia, bumi tempat dia tinggal. Reka hadis kelebihan negara, negeri sekian. Ada orang reka hadis tujuan dia nak galakkan orang beramal, niat dia baik. Dia reka hadis, siapa baca surah sekian dapat kelebihan sekian, siapa baca surah sekian dapat fadilat sekian. Benda Nabi tak kata, tapi dia reka
tujuan dia supaya orang beramal. Tapi tak boleh, dosa besar walaupun niat dia baik. Ada orang menipu dalam hadis, tujuan dia nak melariskan perniagaan, jual beli. Dia meniaga terung, niaga terung, tahu terung, buah terung. Dia nak usul laris. Ada satu hadis yang betul, ma'uz zamzam lima syuribalah. Air zam-zam ni khasiat dia untuk apa dia diminum. Makna kita niat apa dengan minum air zam-zam, insya-Allah zam-zam jadi ubat untuk tu. Kawan ni pun dapat hadis tu, dia pun reka. Bazinjan, dia kata, terung ni untuk apa dia dimakan, dia kata. Makna dia ambil hadis zam-zam tu, dia reka guna nama terung, bagi kelebihan makan terung. Siapa makan terung, dia dapat dengan apa yang dia niatkan. Hadis Nabi, dia kata. Sebab apa? Nak melariskan jualan. Dia mungkin untung sikit di dunia, tapi akhirat dia rugi. Ramai orang kadang-kadang jual macam-macam produk. Ada orang ustaz tu ngajak, saya ni tuan-tuan bawa barang je, Nabi tolong kempen. Tu dia. Baca hadis tentang kelebihan habbatus sauda. Memanglah ada hadis, tapi bukan Nabi kempen produk kamu. Menipu. Kata Nabi kempen produk dia. Ini bahaya tuan-tuan. Saya bukan nak paksa tuan-tuan nak tuding jari ustaz A, ustaz B, tak. Tolong buat satu profiling supaya kita jaga sumber ambilan agama. Tu dia maksud saya. Mana-mana orang yang kita tahu pendusta, dia bawa hadis palsu, sekali cukup dah. Kalau kita buat sekali, kemudian kita pun kata, Ustaz bawa hadis tadi, saya cek hadis palsu. Oh, ya ke, dia kata. Minta maaf, nanti kuliah akan datang saya betulkan. Makna kita tahu, oh dia ni tak sengaja tersalah. Lepas dia tahu, dia berkata, hadis saya sebut minggu lepas, setelah disemak palsu. Boleh juga kira. Ni tak, lepas kita kata macam tu, dia kata biar palsu pun tujuan saya baik. Maknanya orang ni bermasalah dari sudut metodologi ambilan ilmu dia. Mari pula cerita tentang Nabi, mari tak tahu mari mana. Saya dah sebut pada tuan-tuan cerita. Kadang-kadang pakar motivasi ni seronok dengan cerita dia. Tu juga nak bagi orang menangis. Tapi bila tengok punya cerita, palsu. Cerita palsu. Banyak sebab-sebab yang kita boleh kata. Kadang-kadang sebab orang tak tahu, kadang-kadang sebab terlalu masyhur. Okey, tapi pastikan ustaz tu bukan jenis penipu. Ada ke pun dakwah menipu ni? Saya dah tabuk dah ini tuan-tuan. Bukan AR tompel dia kata macam tu. Tak. Realiti dalam dunia ilmu, wujudnya orang macam ni kita kena hati-hati. Tambah lagi kita hidup di zaman yang tidak ada mekanisme untuk menapis. Tak ada mekanisme. Jadi tuan-tuan kena bertindak dengan kepandaian diri sendiri. Ya Ustaz, payahlah kalau macam tu, kita orang awam macam mana? Kalau dah tak tahu sangat, minta tolong dengan Allah. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan, ya, tunjukkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran. Wa arinal batila batilan, tunjukkanlah kebatilan sebagai batil. Nak suruh tunjuk kebenaran sebab apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, supaya kami ikut kebenaran tersebut. Nak tunjuk batil sebab apa? Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, kurniakan, tunjukkan kebatilan sebagai kebatilan supaya kami tak ikut kebatilan tersebut. Jangan sampai tiba-tiba satu zaman lepas lama dah kita ikut, rupa-rupanya terjebak dalam kancah ajaran sesat. Ataupun kita sangka kita buat pahala, sedang sebenarnya
kita buat perkara yang sia-sia, tak ada pahala. Tak ada pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambung kitab kita ni. Baru nak sambung kitab. Mukaddimah tu seminggu setengah mukaddimah. 2 minggu mukaddimah naiklah. Kitab kita dulu, sebelum daripada kita berhenti PKP dulu, oleh kerana lama kita baca cerita syurga neraka ni, saya dah baca satu buku gitu. Tajuk dia Penawar bagi Penyakit Hati. Penawar bagi penyakit hati menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya apa yang Quran kata, apa yang Nabi bagi tahu tentang masalah hati kita. Masalah hati. Jadi sebab tu penting kitab ni untuk kita cek masalah hati, supaya hati kita ni tidak sakit. Hati kita tahu macam mana nak merawat dia. Kerana kita semua tahu dalam tubuh kita ni ada seketul daging. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ada seketul daging, kalau baik daging ni, baiklah seluruh tubuh ni. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rosak sekeping ni, rosak semua sekali. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah dia adalah sekeping hati. Kita dah bincang dah masalah tersebut. Hadis itu riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis itu riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang sahih. Malam ni topik kita ialah kategori hati manusia dari segi sihat dan sakit. Kategori hati manusia. Hati manusia ni, betul lah kalau pepatah kata rambut sama hitam, hati lain-lain. Betul tak? Sebab hati ni benda yang tak sama antara manusia dengan manusia yang lain. So apa kategori hati merujuk kepada status dia sihat ataupun sakit. Dan of course bila kita nak sebut tentang sihat dan sakit ni, saya tak bincang dari sudut perubatan. Nanti tuan-tuan kata, oh hati ni ada penyakit kanser lah, penyakit apa tu, darah merah lah, apa lagi penyakit jenis hati tu. Itu soal penyakit hati dari sudut perubatan. Yang kita maksudkan penyakit hati dari sudut kejiwaan, dari sudut jiwa rohani dia. Ada kategori yang dibincangkan dalam Al-Quran dan hadis. Secara mudahnya ada 3 kategori hati berkait dengan sakit ataupun sihat. Ada 3, sakit atau sihat. Dah 2 di situ. 1 hadis hati yang sakit, 2 hati yang sihat, 3 yang ketiga apa? Hati yang mati. Jadi status hati ni ada 3, sakit, sihat, mati. Sama kata, kita nak rujuk panduan Al-Quranul Karim. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 88 hingga 89. Surah Syu'ara ayat 88 sehingga 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang padanya la yanfa'u malun wala banun, harta baik, anak pinak baik, kedua-duanya tidak boleh memberi manfaat kepada seseorang.
mu harta banyak ke, mu anak ramai ke, sampai hari akhirat semua tu tidak bermanfaat bagi kamu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Habis itu apa yang boleh memberi manfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang sejahtera. Salim, makna hati ni sejahtera, sehat. Hati yang sihat. Dan hati yang sihat ni ada tanda-tanda dia. Ada tanda-tanda dia. Apa tanda-tanda dia? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Hati orang mukmin ni, ciri dia macam mana nak menunjukkan dia ni sihat? Boleh rujuk surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat ke-2 sehingga 4. Surah Al-Anfal ayat ke-2 hingga 4. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sesungguhnya orang-orang mukmin apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bergetar hati mereka. Ni tanda hati ni kalau dia sihat, dia dengar ayat Quran, rasa bergetar hati dia. Rasa naik bulu roma. Dengar ayat Quran, rasa sebab dalam dada. Bila dia ingat kepada Allah, mengalir air mata. Hati kalau dah sihat, dia merupakan tempat tadahan wahyu. Itu tanda dia. Tapi kalau hati kita baca ayat Quran, gapo semua sekali, tak ada apa. Kita rasa sama je, tak ada apa. Makna hati itu ada masalah. Hati itu ada masalah. Inilah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah juga hati para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga disebut dalam riwayat Imam Ahmad, darjatnya mauquf daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, "Inna Allah nazara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibadi fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibadi." فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. Kata Abdullah ibn Mas'ud, Allah pilih di kalangan hamba-hambanya, lalu Allah tengok hati yang paling bersih adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah pilih pula setelah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dapati hati yang paling bersih di kalangan umat. Lalu Allah Ta'ala jadikan mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. So kita kena tahu orang yang paling baik hati, bersih hati di kalangan umat ini siapa dia? Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat.
Cuba tengok macam mana Nabi bila baca Quran. Satu hari Abdullah ibn Mas'ud didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Nabi kata kepada Abdullah ibn Mas'ud, bacalah Quran. Nabi kata, Abdullah Mas'ud kata, ya Rasulullah, aku nak baca Quran, sedangkan Quran tu turun kat kamu. Tak, Nabi kata, aku suka nak dengar orang lain baca. Maka Abdullah ibn Mas'ud baca surah An-Nisa, dari awal surah An-Nisa. Dia baca, dia pejam mata ataupun dia tunduk sampailah satu ayat, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Nabi pun kata, hasbuk, cukup. Dia pun angkat kepala dia. Dia tengok Nabi SAW mengalirkan air mata. Nabi baca Quran, nangis. Semayang, nangis. Pasal apa? Hati ni kalau dah bersih, itulah sifat dia. Menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menangis. Apa kita menangis? Sebab harta kita rosak. Orang yang kita sayang kita hilang. Setengah anak muda sebab penyanyi yang dia minati mati, artis yang dia sanjungi mati. Hati semacam mana menangisi orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mustahil hati yang sihat akan menangisi musuh Allah. Mustahil. Maka bagi hati seumpama ini, apabila sahaja dia terlintas niat baik, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya ganjaran. Kerana lintasan-lintasan yang datang pada hati yang bersih adalah keinginan-keinginan untuk berbuat kebaikan. Bila dia tengok orang tolong orang susah, dia rasa nak tolong juga. Bila dia tengok orang sakit, dia rasa nak ziarahi dan dia doakan orang sakit. Bila dia tengok anak yatim, dia rasa sayang kepada anak yatim. Ini adalah hati yang sihat. Yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit. Hati yang sakit, okey, seperti mana hati ni duduk dalam dua persimpangan, tak tahu ke mana. Kadang-kadang kata ya, kadang-kadang kata tak. Mulut kata okey, hati kata tak okey. Ni sifat siapa ni? Sifat orang-orang munafik. Allah Ta'ala kata apa dalam surah Al-Baqarah? في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah tambah lagi sakit dalam hati mereka. Hati ni dia tak boleh tengok orang Islam. Dia tengok orang Islam, dia naik macam rasa tak suka, tak puas hati, benci. Dia tengok ahli masjid, dia rasa tak seronok. Dia tengok ahli maksiat, dia kata best. Kalau tengok dalam WhatsApp atau buka channel-channel agama, tengok agama, tak nak. Tukar. Datang video ustaz, scroll cepat-cepat. Mari video apa tu artis, tengok dulu. Gelak ketawa, like. Tazkirah, tak nak. Kenapa siapa begitu? Siapa tu rasa tak suka? Dengar dulu. Sekurang-kurangnya boleh jadi ada manfaat untuk kita, kita tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Okey. Mereka ini cenderung kepada dunia.
lebih daripada akhirat. Hati ni suka kepada dunia melebihi akhirat. Tapi dia nampak akhirat, itu masalah. Dia sakit dengan mati ni, kalau mati ni tak nampak langsung akhirat. Mati. Buta dah mata hati dia. Tu dah mati, dia memang tak boleh tengok dah. Hak sakit ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni kadang-kadang duduk di antara persimpangan, muqallibal qulub. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sihat. Iman tu naik turun. Pasal apa? Bila hati sakit ni, dia bukan tak nampak akhirat, dia bukan tak tahu agama, tapi kadang-kadang kecenderungan dunia menyebabkan dia terpedaya. Betul tak? Kita tak sangka, kita tak sedar. Kadang-kadang kita rasa aku okey lah. Tapi bila Allah uji kita antara dua persimpangan, antara dunia akhirat, kita tahu salat berjamaah itu lebih besar pahala dia. Kita duduk sebelah je surau, dengar panggilan azan, Allahu Akbar. Tapi ada ketikanya kita rasa berat nak pergi. Apa masalah sebenarnya? Hati kita sedang sakit masa tu. Kita tahu sedekah ni dapat pahala banyak. Kita tahu berbakti kepada kedua ibu bapa tu adalah pintu syurga. Tapi di saat kita berdepan ibu bapa kita tak jalankan tanggungjawab sepatutnya. Kita lebihkan sayang orang lain lebih daripada sayang pada agama. Hati kita sakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda ila akhiril hadis. Maknanya fitnah itu terdedah kepada hati-hati manusia bagaikan tikar yang memberi kesan kepada tubuh orang yang tidur di atasnya sikit demi sikit. Macam kita duduk tidur atas tikar tu, kemudian kena ataupun berlapis-lapis dia. Udan kal hasir, udan uda. Jalin satu demi satu. Lama-lama makin kuat, makin lama makin kuat. Hati ni mula-mula kali kena penyakit okey lagi. Kali kedua, kali ketiga, kali keempat, 10 kali kena fitnah yang sama, hati dia mula gelap. Itu sifat masalah hati yang sakit. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nazi'at ayat 37 sehingga 39. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang-orang yang melampau. Sebab apa dia taghut, benda taghut ni melampau. Sebab apa? Wa atharal hayatad dunya, dia melebihkan kehidupan dunia lebih dari akhirat dia. Jangan kita kata aku confirm hati bersih dah, tuan-tuan. Tak. Hati kita ni kalau tak jaga, macam saya sebutlah, hati ni nak jaga dia antara seimbang, antara takut dengan harap tu macam orang timbang bola. Orang timbang bola ni bukan sekali timbang, bola tu duk tergatur macam tu. Tak, dia jatuh balik. Lepas kita kena timbang lagi, lepas jatuh balik, lepas timbang lagi, lepas jatuh balik. Setiap kali kita tendang tu kita kena balance. Tung tang. Hati lebih kuat lantunan dia, bolak-balik dia daripada bola yang kita timbang. Hari ni kita kata okey, esok kita tak okey, lusa okey balik, kemudian tak okey balik. Hati lagi payah daripada tu. So jangan kata hari ni hati saya bersih, tak ada penyakit. No. Jangan juga kata saya ada hati masalah. Tak. Minta dengan Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hak kita tak nak, hati nombor 3. Hati nombor 3 ni ialah hati yang mati dan tidak hidup. Hati sebegini dia dah tak kenal Tuhan,
Dia tidak menyembah Allah, dia tidak beribadah kepadanya, dia tak tahu apa yang Allah redha, dia tak tahu apa yang Allah murka, dia tak tahu tentang akhirat, hati dia tertutup di patri mati. Sehingga cakaplah apa kepada dia, dah tak boleh nak. Orang Kelantan kata tak berdegih. Tak berdegih. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6 sehingga 10? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Apa dia? La yu'minun. Sama je. Kamu bagi peringatan ke, kamu tak bagi peringatan ke, tetap dia tak beriman. Apa masalah dia? Khatamallahu ala qulubihim, sebab Allah dah tutup hati dia. Wa ala sam'ihim, dan tutup pendengaran dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, mata pun dah tak nampak dah. Wa lahum azabun azim, hati ni baginya azab yang sangat besar. Hak ni hak kita berlindung dengan Allah daripada hati yang mati, hati yang jauh dari Allah, hati yang tak kenal Tuhan. Jangan sampai begitu. Ada orang cerdik akal tapi hati mati. Ngaji punya tinggi sampai ke overseas, luar negeri dia mengaji, dapat PhD. Tiba-tiba hati dia tak kenal Tuhan, jadi ateis, tolak kewujudan Tuhan. Ada mula tu dah tak mengaku. Isyak dah kita janji nak berhenti isyak kan, patut berhenti kan. Sambung balik 5 minit lepas ni lah insyaAllah. Sekarang bunyi tek-tek tu tak bunyi, mati. InsyaAllah. La ilaha illallah Allahumma ba'athi da'wat da'wat wassalatu Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi hati yang mati ni kita berlindung dengan Allah daripadanya. Kita berlindung daripada Allah daripada hati yang mati. Sebab hati yang mati tidak dapat dibantu oleh cahaya akal yang waras. Kadang-kadang orang bagi nasihat ke apa semua, hati dia dah mati dah, tertutup. Meskipun orang yang memiliki hati seumpama ini mempunyai akal, namun akal tidak memberikan kesan apa-apa kepada hati ini bagi mengawal tindakan yang dilakukan oleh anggota badannya. Bahkan akal dihijab daripada menjalankan fungsinya yang sebenar dalam membantu hati. Sehingga apa sahaja yang datang melalui panca indera dia dah tidak mampu dah untuk menghidupkan hati ni. Dia tak ada erti dah ambil iktibar. Macam contoh kadang-kadang kita pergi ziarah tempat orang melancong. Melancong mana? Tengok laut mati. Bila tengok laut mati, kita duk berdansa elok. Bukan laut tu mati, hati kita mati. Pasal apa? Tak ambil iktibar sedikit pun bahawa laut tu adalah sebenarnya kesan daripada bala yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut.
Balik kita kata cantik, seronok pergi jalan. Di mana hatimu di saat kamu melihat tanda-tanda kemurkaan Allah? Pergi melancong ke Mesir, tengok piramid, ambil gambar dengan Firaun, selfie macam ni. Seronok pergi Mesir. Kalau seronok tu pergi minum jus, tak apa. Tapi sampai ke piramid, gelak ketawa macam tu, tengok Firaun gelak ketawa, tak ada iktibar. Kamu sedang berada di hadapan monumen orang yang paling dimurkai Allah atas muka bumi. Apakah hatimu tidak terdetik untuk mengambil iktibar daripadanya? Hati dah mati. Tengok orang-orang, siapa yang naikkan tamadun? Bukan tamadun, kajian tentang Mesir, Egyptologi, kajian tentang mumia, kajian tentang tulisan hieroglif, kajian tentang orang-orang kafir. Orang Perancis ambil mumia, bawa ke Perancis, scan Firaun semua sekali. Mereka buat kajian tentang Firaun. Tapi sedikit pun pengajaran daripada Firaun tak masuk dalam hati dia. Dia tetap dengan kekufuran dia. Orang Islam jangan ditimpa benda yang sama. Allah Ta'ala kata apa dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat 46. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Oleh itu, bukankah ada baiknya jika mereka mengembara di muka bumi supaya melihat kesan-kesan kemurkaan Allah kepada kaum itu. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Maka bagi mereka ada hati yang dengannya mereka boleh tengok, boleh fikir apa yang telah berlaku. Atau sekurang-kurangnya mereka ada telinga yang boleh dengar cerita yang telah berlaku. Tapi apa masalah dia? فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ. Tapi sebenarnya bukan masalah mata yang buta, mata tengok. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Yang buta adalah hati yang duduk di dalam dada. Tengok tanda-tanda kemurkaan Allah. Kita tengok tsunami Aceh hari tu tahun 2000 apa? 2004 tsunami Aceh. Takut Allah, orang taubat. Hari ni tahun 2021, mana ketakutan tu? Saya pergi ke Bosnia tahun 2001. Saya pergi Bosnia berlaku perang dengan Serbia tahun 1992, 1993. 1995 macam itulah. Waktu saya pergi itu maknanya perang dah berakhir. Tahun 2001 saya pergi Bosnia ziarah kawan. Tanya dia cerita macam mana waktu perang dulu, semua orang Islam ni penuh masjid, pakak-pakak berdoa kepada Allah, takut. Saya tanya kenapa? Macam mana sebelum perang? Sebelum perang arak minum tunggang ikut dia. Macam kedai kopi pak kita itulah barak tempat dia. Dia kata sebelum perang. Budaya hidup Eropah tu. Lalu Allah bagi kepada mereka, Serbia mari rasa takut kepada Allah, pakak mari semula kepada agama. Habis perang tahun 2001 saya pergi. Tak balik asal balik semula dulu, tapi banyak dah kesan-kesan tu nak kembali. Sekarang ni tahun 2021 balik asal semula. Hati ni kalau mati, dia tak tengok tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita bimbang macam tu. Duduk berkonsert gelak ketawa, langit guruh di langit pun tak ada apa. Lah ni kita tengok gerhana pun kita tak rasa. Orang dulu solat gerhana takut tengok gerhana matahari ni, takut masuk masjid solat gerhana.
tak keluar daripada masjid sehinggalah habis gerhana. Mari zaman kita pesta, konsert sempena gerhana. Didatangkan artis-artis untuk sama-sama meraihkan pesta tengok gerhana. Pak kita tak ada lagi lah, tapi ada di negara dekat dengan kita memang gitulah berlaku. Pasal apa ni? Hati dah mati. Jadi kita minta berlindung dengan Allah daripada hati yang mati. Maka dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah menempelak hati sebegini kerana dia akan membawa tuannya kepada jalan kegelapan, melakukan berbagai bentuk maksiat dan dosa. Kesannya dia akan menimbulkan titik-titik hitam yang banyak pada hati tersebut sehingga hati tenggelam dalam titik hitam itu. Dengan itu hati menjadi gelap gelita. Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala cerahkan hati kita. Ada doa-doa untuk melembutkan hati. Ada doa-doa yang Nabi ajar. Doa-doa yang Nabi ajar yang antara sebut saya bacakan tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ada doa Allahumma ij'al fi qalbi nura. Waktu kita nak datang ke masjid, ya Allah jadikanlah dalam hatiku ada cahaya. Doa tu panjang. Tak ingat hati pun, ya Allah, Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ada doa an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina. Ya Allah jadikanlah Al-Quran itu taman di hati kami, cahaya di dada kami. Dalam agama kita banyak doa Nabi ajar untuk kita jaga hati. Okey, jaga hati. Jadi berpada kita dengan hadis-hadis yang macam ni, insya-Allah dia mujarab. Jangan ada ambil amalan pelik-pelik lah tuan-tuan. Mungkin orang ajar minum klorok 3 botol baru cerah hati naya tuan-tuan. Masuk HKL on the spot. Tak payah minum klorok. Minum air zam-zam tak apa, tapi yang penting ambillah cara yang sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Insya-Allah ada rezeki kita akan sambung lagi tentang kategori hati jika dilihat kepada iman dan juga kufur. Hati yang beriman dengan hati yang kufur pula nanti. Ada kaitan dengan sakit dan sihat tu juga, tapi perbahasan dia lebih menjurus kepada keimanan yang ada di dalam hati, insya-Allah. Kita tangguh dulu setakat tu, insya-Allah tuan-tuan. Saya baca sekali lagi, saya tunjuk kitab ni penawar bagi penyakit hati menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nanti kalau berminat boleh hubungilah. Saya tak jual buku ni, tapi saya boleh tolong bagi tahu kawan-kawan yang tu siapa nak beli dengan dia lah, ya. Boleh kontak pun, kalau nak nombor kontak pun saya boleh bagi. Masjid carilah siapa nak beli. Kalau tak nak beli pun rajin tulis tak apa. Salin ustaz wayak tu salin. Kalau sempat lah. Kalau tak sempat, tak ada buku, tak sempat catat, memang power lah. Maknanya orang ni hafal berlaku. Ustaz cakap tu dia ingat sebiji-sebiji. Lepas kuliah dia boleh bagi tahu pula ke anak isteri dia. Itu memang A++ lah, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.